بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah, Kaabah itu. Sambil keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkan kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini. Dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh, yang tertinggi martabatnya. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah kepadaku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Itu Tuhan yang Maha Esa. Dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh iman. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Baqarah. Surah yang kedua selepas Al-Fatihah. Pada juzuk yang pertama bermula ayat 127 sehinggalah ayat 133. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Nabi-Nabi
alaihimussalatu wassalam yang bermula daripada Ibrahim, Ismail, Nabi Allah Ta'ala Ishaq dan juga Yaqub serta anak-anak mereka. Bagi menjelaskan bahawa Islam adalah satu kesinambungan daripada agama Allah Ta'ala yang dibawa oleh semua para Nabi alaihimussalatu wassalam. Bahawa Islam itu agama fitrah. Agama yang mengajak manusia menyembah Allah yang satu. Yang tidak punya sekutu dan tidak mempunyai anak. Yang tidak ada perantaraan di antara Allah dengan makhluknya. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung harap langsung kepada Allah tanpa perantaraan. Bukannya berhala sebagai perantaraan atau apa sahaja. Maka Allah Ta'ala ingin menjelaskan dan juga menceritakan asal usul ibadat dan ketaatan itu yang dibawa oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Sebab manusia dia ada keinginan untuk beribadat. Sebagaimana keinginan untuk makan dan minum. Sebagaimana keinginan untuk tidur, mencari rezeki dan sebagainya. Keinginan agama ialah fitrah. Sebab itu bila ada ism, komunisme, ia tidak boleh diterima. Bahkan ditolak oleh pengasas komunis sendiri. Walaupun mereka mengasaskan fahaman komunis, mengembangkan fahaman komunis seperti Stalin dan Lenin, akhirnya mereka tetap memperakui kehendak mereka kepada Tuhan, kepada agama. Maka keinginan beribadat ialah fitrah. Sebab itu kalaulah keinginan beribadat ini bukan fitrah, masa kan ada ajaran sesat. Tetap mereka nak juga beribadat, maka terrekalah ajaran-ajaran sesat. Kerana keinginan tu memang ada. Kerana itulah Allah Ta'ala menghantar para Nabi, para Rasul alaihimussalatu wassalam bagi memimpin manusia, membetulkan fitrah itu biar berada pada landasan yang sebenar. Kalau semalam kita menceritakan bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang telah diperintahkan oleh Allah dengan perintah-perintah, dengan kalimat, maka bagaimana Ibrahim menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, kepatuhannya. Bukannya pusing corner sebagaimana Yahudi. Bukan juga sebagaimana orang-orang penyembah berhala yang telah meminda agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana doa Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail untuk menjaga Masjidil Haram, kiblat pertama manusia, dalam beribadat kepada Allah. Dan bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendoakan kebaikan, kemuliaan, keberkatan bumi Mekah sebagai bumi tauhid, bumi tempat pusat menyembah Allah Ta'ala yang esa. Semenjak ia mula diciptakan, dia mula dibangunkan, ia mula dibina, sehinggalah pada hari kiamat, sehinggalah ke hari kiamat. Ia tetap menjadi tempat orang yang beribadat kepada Allah yang esa. Maka pada ayat yang berikutnya ini masih lagi takmilah, penyambung kisah Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah bila Nabi Allah Ibrahim menyempurnakan, perkataan yarfa'u yakni mengangkat binaan. Mengangkat binaan Kaabah lebih tinggi atas permukaan tanah yang dibantu oleh Nabi Allah Ismail. Bila mana mereka menyempurnakannya, maka mereka berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Yani terimalah amalan ini. Terimalah kepatuhan kami ini. Terimalah ibadat kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala tidak menyebut Nabi Allah Ibrahim yang mengasaskan Kaabah, tetapi menyempurnakan binaan Kaabah. Kalau kita melihat ayat Al-Quran, walaupun kita akan sampai nanti untuk penjelasan supaya kita faham tentang sejarah pembinaan Kaabah. Bila Allah Ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah.
Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan atas muka bumi ini untuk dijadikan tempat ibadat itu Mekah. Bakkah artinya Mekah, yakni Masjidil Haram, yakni Kaabah. Disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bila Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Ya Rasulullah, apakah masjid yang pertama dibina atas muka bumi ini? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Masjidil Haram." Al-Masjidul Haram, itu Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar tanya lagi, "Qultu thumma ayyu?" Selepas dibinanya Masjidil Haram, masjid mana pula? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidul Aqsa, Masjid Aqsa. Lalu kata Abu Dzar, aku tanya lagi, kam kana bainahuma, antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa berapa lama jarak kedua-duanya ini? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, arba'una sanatan, 40 tahun. Summa ayyuna adrakta as-salah ba'da fasallihi fa innal fadla fihi. Siapa pun yang berada pada tempat ini maka bersembahyanglah kerana ada kemuliaan padanya. Bila Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, masjid pertama dibina atas dunia Masjidil Haram, maka siapakah yang membina Masjidil Haram? Kalau kita baca ayat ini, seperti Nabi Ibrahim lah yang membina Masjidil Haram. Baik, siapa pula yang membina Baitul Maqdis? Bila kita baca sejarah, yang membina Baitul Maqdis ialah Sulaiman. Sedangkan kata Nabi SAW, jarak antara pembinaan Masjidil Haram dengan ataupun Kaabah dengan Masjid Aqsa ialah 40 tahun. Sedangkan kita tahu antara Ibrahim dengan Sulaiman ribuan tahun. Sebab Sulaiman itu keturunan zuriat Ibrahim yang begitu jauh. Sebab anak Nabi Ibrahim yang paling besar Ismail, diikuti Ishak. Ishak dilahirkan selepas 14 tahun Nabi Allah Ismail dilahirkan. Kemudian daripada Ishak lahirlah beberapa orang anak, yang utama ialah Yaqub atau Israel. Daripada Yaqub lahirlah Nabi Allah Yusuf. Daripada Nabi Allah Yusuf, berpuluh tahun selepas itu barulah lahir Ayub. Kemudian berpuluh tahun, kalau kira jadi ratus tahun antara Ibrahim dengan Sulaiman, yang dianggap pembina Masjid Aqsa. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah, lamma faghara Sulaiman Ibnu Daud min bina'i Baitil Maqdis sa'ala Allah salasan hukman yusadif hukmah wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih wa alla ya'ti hadzal masjid wa alla ya'ti hadzal masjida ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ithnatan faqad u'tihuma wa arju an yakuna u'tiya as-salisata. Maksudnya, bila mana Nabi Allah Sulaiman selesai membina Baitul Maqdis, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan 3 doa. Yang pertama, hukumannya sama dengan hukuman Allah. Artinya bila Nabi Allah Sulaiman memutuskan suatu hukuman atas perselisihan rakyatnya, hukum tu yang Allah kehendaki. Itu pertama Nabi Allah Sulaiman minta. Yang kedua, Nabi Allah Sulaiman minta kerajaan yang tak ada orang dapat sepertinya. Dan kita tahu Nabi Allah Sulaiman kerajaannya besar, meliputi jin, meliputi alam haiwan, meliputi alam makhluk-makhluk yang pelbagai. Sehingga tentera-tenteranya terdiri pada manusia, jin, binatang, termasuk burung-burungnya. Maka Nabi Allah Sulaiman minta, lepas selesai bina Baitul Maqdis. Ayat kita baca, ayat 1, pada ayat 127, selepas Nabi Allah Ibrahim selesai membina Kaabah, dia berdoa. Ini pula selepas Sulaiman selesai bina Baitul Maqdis, dia berdoa. Maka kita akan cerita doa Ibrahim, tapi sebelum itu kita nak cerita doa Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman doa 3 benda. Yang pertama, hukumannya sama dengan hukum Allah. Yang kedua, bahawa dia sahaja yang dapat kerajaan sebesar ini. Orang lain tak dapat. Dan yang ketiga, tidak ada orang yang masuk Baitul Maqdis untuk melakukan solat, melainkan dia keluar dalam keadaan diampunkan dosanya semuanya bagaikan hari dilahirkan oleh ibunya. Lalu kata Nabi SAW,
Dua perkara Sulaiman diberikan. Amasnatan faqad u'tihima. Dia dapat dua-dua perkara. Wa arju an yakuna u'tiya thalithata. Dan aku harap yang ketiga pun dapat. Iaitu bila masuk Masjidil Baitul Maqdis, solat 2 rakaat, maka dihapuskan semua dosa. Di sini disebut Sulaiman membina Baitul Maqdis. Sedangkan hadis yang kita baca antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram 40 tahun. Sulaiman dengan Nabi Allah Ibrahim ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Maka siapa sebenarnya yang pertama membina Kaabah dan membina Baitul Maqdis? Kebanyakan ulama menyatakan yang pertama membinanya Adam AS. Kata Imam Ibn Hisham rahmatullahi alaih, anna Adama lamma banal Ka'bata amarahu Allahu bis-sayri ila Baitul Maqdis wa an yabniyahu fabanahu wa nasaka fihi. Sesungguhnya Adam AS bila mana selesai membina Kaabah, maka Allah memerintahkannya dia berjalan ke Baitul Maqdis dan membina Baitul Maqdis, maka dia pun beribadat padanya. Maka betul lah antara Masjidil Haram atau Kaabah dengan Baitul Maqdis, kiblat yang kedua, selama jaraknya 40 tahun. Dan ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, warada anna wadi'al masjidaini Adam alaihi salam bihi yandafi'ul ishkal bi anna Ibrahim banal Masjidil Haram wa Sulaiman bana Baitul Maqdis wa bainahuma akthar min 40 aman bila raibin fa innahuma huma mujaddidan. Jadi Ibrahim yang membina Kaabah dan Sulaiman yang membina Baitul Maqdis bukan maksud mengasaskannya, tetapi memperbaharuinya, mujaddidan, memperbaharuinya. Asas Kaabah itu sudah dibina oleh Adam AS. Asas Baitul Maqdis itu sudah dibina oleh Adam AS. Sebab itu ayat yang kita baca, wa idh yarfa'u, dan ingatlah bila Ibrahim mengangkat binaannya, yakni menyempurnakannya. Dia tak sebut bana, bina, tapi yarfa' artinya mengangkat binaan, menjadikan ia lebih nampak, kita katakan kelihatan. Kerana waktu Adam AS cuma tapaknya saja, tapak je, tak diangkat binaan tadi. Waktu mana Ibrahim AS membina, diangkat binaan tadi supaya kelihatan. Ya, kerana pada waktu zaman Nabi Adam AS tak ada orang, maka buat perangkat-angkatnya cukup ia sebagai tapak. Sebab Allah dah sebut, inna awwala baitin wudi'a linnas, rumah pertama yang dijadikan pusat ibadat di Mekah. Maka pasti waktu Adam AS turun ke muka bumi, yang pertama yang dilakukan ialah beribadat pada Allah. Bila Adam bertaubat kepada Allah, maka selepas taubat ialah melakukan ibadat. Maka diperintahkan pada Adam untuk membina Kaabah. Dan beliaulah yang pertama melakukan ibadat di Kaabah. Tetapi dalam ayat yang kita bacakan ni, Ibrahim menyempurnakan atau disebut mujaddidan. Mujaddid, yang memperbaharui binaannya. Membina kembali. Bersama dengan Nabi Allah Ibrahim diangkat tinggi. Baik, selepas dibina masjid atau dibina Kaabah. Memang tuan-tuan, apa pun kebaikan yang kita buat, selepas kita buat baik, disunatkan kita doa. Kerana di antara waktu mustajab doa sesudah kita buat kebaikan. Kita lepas sembahyang, sunat doa. Kata Nabi SAW bila Rasulullah ditanya, ayud du'ai asma', apakah, bilakah doa paling dimustajabkan? Jawab baginda SAW, jawfal lail wa duburas salawatil maktubah, di tengah malam dan selepas solat fardu. Maknanya lepas kita solat fardu, sunat kita doa. Kan ia waktu mustajab. Bukan kata ulama berdasarkan ayat ini, apa pun kebaikan yang kita buat, sunat kita doa. Tuan-tuan dah bayar zakat, doa lepas tu. Kan kita kadang bila kita bayar zakat ke Amir, Amir pun doa. Ya, supaya kerana waktu itu waktu mustajab. Tuan-tuan sudah tolong fakir miskin, tuan-tuan doa. Kerana ia waktu mustajab. Tuan-tuan sudah baca Quran, doa pada Allah. Kerana ia tempat dan waktu mustajab. Apa pun kebaikan kita buat, maka doa. Sebab itu lepas kita tawaf, sunat doa. Lepas kita sa'i, kita doa. Habis haji pun kita doa. Dan semua pergerakan kita, kita berdoa. Maka ini antara sunnah yang patut kita ikuti. Lepas buat baik, kita doa. Apa doa yang pertama? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan ini.
Sebab bila mana kita buat baik, nilai paling tinggi bila Allah terima. Bukan pujian manusia. Kerana kebaikan ini kita nak cari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mendengar. Yakni mendengar doa kami dan mengetahui keikhlasan kami. Rabbana, dan doa Nabi Allah Ibrahim dan Ismail yang kedua. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami orang Islam. Menunjukkan Islam ini agama para nabi. Ya, memang secara penyempurnaan Islam itu berlaku sesudah Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi agama apa yang dipegang oleh semua nabi-nabi? Islam. Sebab itu kalau kita baca ayat yang banyak, Nabi Musa kata wa ana awwalul muslimin. Akulah yang pertama Islam. Bila Allah berfirman idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika mana Allah berfirman kepada Ibrahim, Islamlah kamu. Lalu Ibrahim menjawab qala aslamtu lirabbil alamin, aku tunduk patuh Islam pada Tuhan sekalian alam. Menunjukkan Islam ini agama semenjak zaman Nabi Adam. Bukan Hindu agama tertua. Bukan Buddha agama tertua. Bukan Kristian agama tertua. Bukan Yahudi agama tertua. Islam agama tertua. Tetapi daripada mula-mula Nabi diutuskan, mula berlaku penyelewengan demi penyelewengan. Kerana Allah tidak dijanjikan bahawa syariat itu dijaga, melainkan selepas diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia syariat yang terakhir. Jadi Islam inilah kesinambungan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakannya. Menjadi ia dikenali dengan sempurna. Sesudah ia ditokok tambah, dikurangkan, dilebihkan mengikut cita rasa dan hawa nafsu. Maka Allah tak namakan Yahudi itu Islam kerana penyelewengannya. Maka jadilah agama Yahudi. Jadilah agama Kristian. Jadilah agama-agama berhala-berhala yang lain. Berdasarkan hadis yang sahih, semua manusia ini diciptakan asal-asalnya ialah hunafa, yakni Islam. Tunduk patuh beribadat pada Allah, maka datang syaitan, datang iblis menyeleweng manusia. Menyeleweng manusia sehingga mereka menjadi sesat. Dan kisah kesesatan itu nanti kita akan baca dalam sejarah kisah Nabi Nuh AS. Tapi semua Islam. Sebab itu kita lihat di sini doa Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, jadikan kami Islam. Berarti Islam mendahului. Kan Islam itu apa tuan-tuan sekalian? Islam itu menyembah Allah yang esa. Maka semua Nabi-Nabi menyembah Allah yang esa. Yang menyembah berhala, yang mengatakan Allah ada sekutu, maka itu bukan Islam. Dan para Nabi hanya menyembah Allah yang esa. Wa min zurriyatina, dan zuriat kami ya Allah, ummatan muslimatan laka, umat yang Islam kepada kamu. Perkataan muslimah, perkataan Islam maksudnya al-inqiyad wa imtithal, tunduk patuh. Bila seorang tunduk dan patuh, maka disebut dia Islam. Maka Allah menyebut di sini, zuriat-zuriat kami ya Allah. Nabi Allah Ibrahim doa, Nabi Allah Ismail juga doa, biar zuriat-zuriat kami semuanya Islam, yakni tunduk patuh pada Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut, dan ini yang kita dengar dalam khutbah Jumaat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Yang menyerah diri pada Allah. Wa arina manasikana. Arina maknanya Allah tunjukkan pada kami. Manasikana, cara ibadat. Menunjukkan cara ibadat bukan boleh kita reka-reka. Allah tunjuk. Wahyu Allah. Cara kita sembahyang, cara kita puasa, cara kita zakat. Bukannya kita reka-reka. Kerana ibadat itu pensyariatan mutlak datang dari Allah Ta'ala. Kita tak boleh reka ibadat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyang macam aku solat. Khudhu anni manasikakum. Tengok cara aku melaksanakan ibadat haji. Maka Ibrahim doa, ya Allah, arina manasikana, tunjukkan kami bagaimana caranya. Maka Allah wahyukan pada Ibrahim supaya tawaf, supaya sa'i, supaya melontar, dan dengan sempurna rukun-rukun dan juga syarat-syarat haji. Wa tub alaina, dan ampunkan dosa kami. Para Nabi maksum. Mereka tak berdosa. Habis kenapa mereka minta ampunkan dosa? Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang, Nabi sebut astaghfirullahalazim. Nabi sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marratan fil yawm.
Aku memohon ampun pada Allah, bertaubat pada Allah 70 kali sehari. Dan riwayat lain 100 kali sehari. Sedangkan para Nabi alaihimussalatu wassalam adalah maksum untuk menunjukkan kelebihan memohon keampunan Allah. Untuk menunjukkan kelebihan keampunan Allah Ta'ala. Bila mana Allah ampun manusia, maka itulah dia kemuliaan kita sebenar. Sebab itu bila kita jumpa malam Lailatul Qadar, sunat doa, ya Allah ampunkan dosa kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pengampun, engkau suka beri keampunan, ampunlah dosa kami. Maka kalau para Nabi doa keampunan, bukan maksud para Nabi itu berdosa, mereka maksum. Tapi bagi menunjukkan kelebihan diampunkan dosa. Maka kita min babil aula, lebih utama memohon keampunan Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Kerana sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah suka hambanya minta ampun walau dia tak salah. Apa tadi yang salah? Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat, yang minta maaf. Tuan-tuan, jangan kita terpedaya dengan diri kita, Ustaz, saya tak salah apa nak minta ampun apa. Jangan. Ini gurur. Ini ditipu. Kita ini ada kesalahan. Hatta kalau tak ada salah, misal katanya, tapi Allah suka kita mengaku kita salah. Allah suka kita memohon ampun dan taubat. Kerana itu tanda kita merendah diri kepada Allah. Antara cara merendah diri pada Allah, mengakui kita berdosa dan memohon ampun padanya. Maka Allah suka. Tapi orang yang rasa tak berdosa, maka orang ini meninggi diri. Rabbana, dan doanya lagi, wahai Tuhan kami, wab'af fihim, bangkitkan di kalangan mereka, yakni zuriat keturunan kami, rasulan, seorang rasul. Artinya Nabi Allah Ibrahim, wahai Yahudi yang kamu banggakan, demikian juga Nabi Allah Ismail, wahai orang Arab musyrik Mekah yang kamu menisbahkan diri kamu sebagai keturunan Ismail, nahnu banu Ismail. Dan kamu pula yang berbangga dengan Ibrahim sebagai bapa sekalian para Nabi. Dengar sini. Bahawa Ibrahim, Ismail, dia doa, ya Allah bangkitkanlah daripada zuriat kami rasulan, seorang rasul. Dia tak kata rusulan. Rasulan, seorang rasul. Minhum, di kalangan zuriat kami, yatlu alaihim, yang membacakan ke atas mereka ayatika, firman-firmanmu. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah bangkitkan, Nabi sibuk membacakan firman Allah. Nabi tak berhujah dengan akal. Nabi terus setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan musyrik Mekah atau Yahudi atau Nasrani Najran atau mana-mana penyembah berhala, Rasulullah SAW akan membacakan Quran pada mereka, memperdengarkan. Kan Quran ini mukjizat. Kan itu tuan-tuan kegagalan kita dalam berdakwah, kegagalan kita membaca ayat-ayat Al-Quran untuk didengar oleh telinga-telinga manusia. Kita jangan cerita logik kita. Keberkatan membaca ayat Al-Quran itu. Sebab itu kita bila mendampingi, bila berada dengan rakan-rakan yang belum Islam tadi, bacakan Quran padanya. Fahamkan beberapa petikan ayat Al-Quran kepadanya, keberkatannya di situ. Kerana Allah yang membuka pintu hidayah. Firman Allah itu kuncinya. Kadang kita nak buka pintu, mesti dengan kunci. Kunci itu yang memang dibuat khas untuk membuka. Maka Al-Quran itulah kuncinya. Tapi kita kadang-kadang jarang memperdengarkan Al-Quran. Jangan. Kita pun tak baca Quran. Tapi kita lihat bagaimana doa Ibrahim dan Ismail. Minta diutuskan seorang rasul baca firman Allah ke atas manusia. Wa yu'allimuhumul kitab, dan ajar kitab ini. Wal hikmah, dan kebijaksanaan, yakni sunnahnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka daripada kekufuran, daripada khurafat, daripada perkara-perkara yang menyesatkan. Tuan-tuan, siapakah yang memainkan peranan ini selepas berabad lamanya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail doa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan syirik, penyembah berhala, membersihkan segala penyelewengan agama Yahudi dan Nasara, pendewaan yang melampau kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam, menyucikan mereka daripada semua perkara yang dinisbahkan yang tidak layak kepada Allah Ta'ala, mengajar kepada mereka syariat yang sempurna, menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yang membawa ke syurga. Siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal azizul hakim, engkau maha perkasa dan engkau maha bijaksana. Kan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ru'ya ummi. Aku ni kata Rasulullah, doa ayahku Ibrahim dan khabar gembira saudaraku Isa dan mimpi ibuku Aminah. Ni aku kata Nabi SAW, doa ayahku Ibrahim dan doa, ya Allah, bangkitkan di kalangan keturunanku seorang Rasul yang membaca ayat-ayat Al-Quran, yang mengajar Al-Quran, yang mengajar sunnah, yang membersihkan daripada daki-daki syirik, kekufuran, khurafat. Aku ni, ana da'watu Ibrahim wa bushra akhi Isa, dan akulah yang disebut oleh saudaraku Isa, khabar gembira kedatangan. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan kata Nabi Isa, aku bawa khabar gembira dengan kedatangan seorang nabi, penutup nabi, namanya Ahmad atau Muhammad. Dan aku ru'ya ummi, aku ni mimpi ibuku Aminah binti Wahab bermimpi melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi baginda dan dengan mimpi ibunya. Jadi ini, doa ini, kemustajaban doa ini, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah. Bila sebut membina Al-Bait di sini, Al-Bait, dibina rumah. Al-Bait di sini maksudnya Kaabah. Allah Ta'ala jadikan Kaabah ini sebagai solidariti umat, penyatuan umat dan penyatuan ibadat, tetapi bukanlah menyembah Kaabah. Allah berfirman, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan rumah ini, bukan rumah ini. Sebab itu silap bila orang-orang kafir kata orang Islam ni sembah Kaabah. Maka kita tak sembah Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah, maka surau masjid kita pun kita buat patung Kaabah lalu kita sembah. Kaabah itu cuma di Mekah. Kalaulah dicabut Kaabah pun kita tetap menghadap Mekah. Kalau Kaabah tu dipindahkan kat Masai Pasir Gudang, kita tak akan menghadap Masai Pasir Gudang. Kalau dipindah dekat Kuala Lumpur, dekat Ampang, tak akan ada orang menghadap kat Ampang, kat Kuala Lumpur tu. Atau dipindahkan dekat Johor Bahru, atau dipindahkan dekat mana-mana negeri, tak ada orang akan menghadap situ. Bukan Kaabah itu yang penting, tetapi tapak dibinanya Kaabah sebagai tempat orang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah itu sebagai suatu penyatuannya, tapi bukan penyembahannya. Sebab itu saya katakan tak ada orang, tak ada masjid, tak ada surau yang akan bina Kaabah depan supaya kita sujud pada Kaabah. Tidak. Kita menyembah Allah Ta'ala. Ini penyatuan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menceritakan tentang sejarah Kaabah, tempat mentauhidkan Allah, bukan penyembahan berhala yang berlaku pada zaman kamu, yang kerana ayat ini kita tahu turun sebelum pembukaan kota Mekah, yang waktu itu Kaabah dipenuhi dengan berhala-berhala. Kemudian Allah berfirman, wa man yaghrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, siapa yang benci pada agama Ibrahim, maka dia memperbodohkan dirinya. Dah tahu asal-usul Nabi Ibrahim, dah tahu asal-usul agama Nabi Ibrahim menyembah Allah yang esa, bukan berhala, bukan mempertuhankan anak-anak, bukan mempertuhankan nabi-nabi atau menjadikan anak nabi-nabi itu anak-anak Tuhan. Lihat bagaimana Ibrahim bersihnya tauhidnya. Berdoa pada Allah, langsung kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bersama anaknya Ismail. Maka siapa yang tiba-tiba tak nak ikut Ibrahim ini, dakwa berbangga dengan Ibrahim tapi tak nak ikut, maka dia telah memperbodohkan dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya dia di hari akhirat di kalangan orang yang utama. Berhubung ayat ini, kata Imam Ibn Uyainah, Abdullah bin Salam satu hari dia mengajak dua orang anak saudaranya memeluk Islam. Seorang bernama Salamah, seorang nama Muhajir. Dan Abdullah bin Salam berkata kepada kedua-dua anak saudaranya ini, qad alimtuma anna Allah Ta'ala qala fit Taurah, inni ba'ithun min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad, faman amana bihi faqad ihtada wa rasyad, wa man lam yu'min bihi fahuwa mal'un, fa aslama Salamah wa aba Muhajir fa nazala fil ayah. Bila Abdullah bin Salam, Yahudi yang memeluk Islam, bila dia peluk Islam, dia pun cari anak saudaranya, dua orang anak saudaranya, Salamah dan Muhajir. Lalu dia kata pada dua-dua anak saudaranya,
Kamu berdua kan dah tahu. Telah tercatat dalam kitab Taurat. Sesungguhnya aku membangkitkan daripada anak Ismail itu, daripada keturunan Ismail itu seorang Nabi. Namanya Ahmad. Siapa yang beriman dengannya, maka dia dapat petunjuk dan dia mendapat bimbingan. Dan siapa yang tidak beriman dengannya, maka dia dilaknat. Ini nas dalam Taurat. Kan benda tu kan kamu baca dalam Taurat. Kerana Abdullah bin Salam ni ialah paderi, pendeta Yahudi. Tercatat dalam kitab Taurat, sesungguhnya Allah membangkitkan daripada anak Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, seorang Nabi. Namanya Ahmad. Kan Nabi Muhammad SAW disebut dalam Taurat dengan nama Ahmad. Namanya Ahmad. Dan siapa yang beriman dengannya, dia berada dalam petunjuk dan kebijaksanaan. Tapi siapa yang ingkar kepadanya, maka dia dilaknat, mal'un. Lalu Salamah memeluk Islam. Dah dengar puak saudara cakap benda tu betul lah. Tetapi Muhajir tak nak. Dan kita tak ada pun, maka Allah turunkan ayat ini. Siapa yang membenci agama Ibrahim? Kan agama Ibrahim, di antara Nabi Allah Ibrahim sendiri cerita tentang Rasul akhir zaman. Tidak mengikutinya, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala dengan mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim, memperbodohkan diri sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika mana Allah berfirman pada Ibrahim, Islamlah kamu. Maksud Islam, jangan tunduk patuh pada perintah Allah. Jangan menduakan aku, jangan mensyirikkan aku. Jangan menjadikan bagiku perantaraan antaraku denganmu, direct dengan aku. Qala aslamtu, bahkan aku menyerah diri kepada Tuhan sekalian alam. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Allah Ibrahim mewasiatkan pada anak-anaknya. Yang dimaksudkan pada anak-anaknya ialah Ismail. Ya, Ismail dan juga Ishak. Adapun Ya'qub, sebab itu Allah sebut wa Ya'qub dan Ya'qub. Sebab Ya'qub tak sempat jumpa Nabi Allah Ibrahim. Dia sempat jumpa bapanya Nabi Ishak, tapi tak sempat jumpa Nabi Allah Ibrahim. Ini kerana bila waktu Nabi Allah Ibrahim mendapat anak yang pertama, iaitu Ismail, umur Nabi Ibrahim sudah pun tua. Dah tua dah. Waktu dapat anak yang kedua, yang Ishak, umurnya juga tua. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim meninggal dunia. Maka barulah dilahirkan Ya'qub. Maka Ya'qub tak sempat. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, dan ketika mana Ibrahim berkata pada anak-anaknya, dan Ya'qub, mana Ya'qub tak sempat, dan Ya'qub juga berkata senada yang sama dengan Nabi Ibrahim, ya bani, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin, Allah dah pilih agama ini, yakni Islam. Fala tamutun, maka jangan kau mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu mesti patuh tunduk Islam. Islam dengan mengikut semua yang diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, tanpa kamu menyelewengkannya. Tiba-tiba kamu selewengkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Quran yang diturunkan. Walau ini sudah menjadi pesan turun-temurun. Ayat ini juga menunjukkan, tuan-tuan, penting kita sebelum mati wasiat pada anak-anak kita. Kita sebelum mati wasiat anak-anak. Wasiat apa? Wasiat supaya jaga agama ni elok-elok. Supaya menyembah Allah yang esa. Supaya menjaga syariat. Jangan kita wasiat benda-benda yang tak memberi kebaikan pada anak-anak kita. Wasiatlah. Ini namanya wasiat iman. Wasiat pada anak-anak bila kita nak mati. Supaya mereka ini jaga agama, jaga solat. Kerana wasiat sebelum mati merupakan perkataan yang paling diingati. Kita tuan-tuan akan ingat detik-detik terakhir sebelum mati mak ayah kita. Itu memang waktu yang amat berharga. Itu merupakan perkataan yang paling bernilai berbanding kalimah-kalimah sebelum ini yang dipercakap dengan kita puluhan tahun sebelumnya. Kalimah terakhir sebelum mati memang orang ingat. Siapa pun ingat. Apakah kalimah terakhir dia? Sebab kita mula perhati, kita mula sedih, kita mula sebab, sayu. Maka perkataan itu diingati. Dan kita jadikan sebagai azimat. Maka pesanlah supaya menjaga agama ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, am kuntum syuhada, apakah kamu wahai Yahudi menjadi saksi iz hadara Ya'qub al-maut, ketika mana Ya'qub datang kematiannya. Iz qala li bani, waktu dia berkata pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kamu nak sembah siapa selepas aku? Berapa orang anak Nabi Ya'qub? 12 orang. Termasuklah Nabi Allah Yusuf AS. Siapa yang kamu nak sembah sesudah aku wafat? Kita tahu Nabi Allah Ya'qub meninggal dunia, dia bersih. Tetapi dia mewasiatkan kepada Yusuf supaya ditanam
di sebelah kubur ayahnya dan datuknya, itu Ishak dan Ibrahim. Maka Yusuf AS melaksanakan wasiat tersebut, memindahkan Yaqub meninggal di Mesir. Ketika mana Yusuf memegang kuasa, maka dipindahkan jenazah Nabi Allah Yaqub AS ke Baitul Maqdis. Dan kemudian Nabi Allah Yusuf juga meninggal di Mesir. Tapi dia juga telah mewasiatkan, kalau sekiranya Bani Israel keluar dari Mesir, kalau apa-apa terjadi, maka bawa bersama-sama dengannya jasadnya ke Baitul Maqdis juga. Dan ceritanya masyhur yang kita akan ceritakan nanti. Qalu, anak-anak Nabi Yaqub jawab, na'budu, kami seia sekata, kami sembah Tuhanmu, wahai Yaqub. Dan Tuhan ayah-ayah kamu. Siapa ayah kamu? Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang esa. Baik, disebut Ibrahim, ayah. Ismail sejak bila pula ayah? Pak saudara. Ishak, baru ayah. Kerana bila kita sebut ayah ni tuan-tuan, termasuklah pak-pak saudara kita nama ayah juga kan. Kita panggil ayah dia, ayah ngah, ayah teh. Kerana dia sebaris dengan ayah kita. Dan demikian juga atuk kita. Maka bila disebut kami menyembah Tuhan ayah-ayah kamu, Ibrahim, Ismail. Ini menunjukkan Ismail ialah anak pertama Ibrahim. Dan Ishak, anak kedua Ismail, anak kedua kepada Nabi Allah Ibrahim. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Jelas, bukan kamu menyembah Uzair, bukan kamu menyembah Isa. Sembah Tuhan satu. Ini pesanan Nabi-Nabi Ibrahim sebelum itu. Demikian juga Ismail, demikian juga Ishak, demikian juga Yaqub. Yang dekat dengan kamu, yang kamu nisbahkan diri kamu kepada Bani Israel, anak-anak Yaqub. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk patuh kepada Allah. Tiba-tiba Allah turunkan kita, kamu selewengkan, kamu berkerena, kamu beralasan. Mana ikrar yang telah kamu warisi, kami Islam patuh kepada Allah. Dan kan kita dah cerita bagaimana Yahudi berbangga-bangga dengan kelahiran Rasulullah sebelum dia lahir. Tapi bila baginda lahir, baginda muncul, baginda berhijrah, mereka menolaknya dengan pelbagai alasan. Jelas kepada kita bagaimana watak penyembah berhala, watak Kristian dan Yahudi. Mereka lupa asal usul mereka yang mereka nisbahkan diri mereka pada Ibrahim, yang Ibrahim itu berada pada agama fitrah. Ibrahim membina rumah ibadat untuk mentauhidkan Allah. Ibrahim berdoa supaya umatnya, anak-anaknya menjadi Islam, patuh pada perintah Allah. Bukan Ibrahim sebelum wafat mewasiatkan pada anak-anaknya. Demikian juga Yaqub. Dan Yaqub secara khusus himpun anak-anak supaya berikrar tidak menyembah melainkan Tuhan yang esa. Dan tunduk pada semua peraturan, perintah, wahyu Allah Ta'ala. Tiba-tiba berlaku sebaliknya. Jadi penting Allah Ta'ala cerita balik sejarah manusia. Supaya tahu kita semua ni baik-baik belaka. Yahudi, Nasara, penyembah berhala. Sebelum berlaku penyelewengan ini, semua kita dalam agama Tauhid. Semua kita. Bukan bila manusia dilahirkan, lahir mana ada cenderung untuk sembah berhala. Tapi mengikut peraturan Allah Ta'ala. Fitrah yang Allah ciptakan pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.